Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat menonton kepada semua yang sedang menyaksikan siri live webinar bertajuk Peledangan Sawit Mempelbagaikan Sumber Pendapatan.
Yang saya hormati panel jemputan program kita pada petang ini iaitu Dr. Kamil Azmi Tohiran, Pegawai Penyelidik Unit Tanaman dan Ternakan SDRD MPOB. Selamat datang Dr. Kamil. Dr. Kamil dengar? Dengar, Dr. Kamil, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Masih datang bekerja datang ke office. Semana yang kita tahu masih boleh datang bekerja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah guys, semoga kita dilindungi daripada wabak COVID ini. So kita teruskan. Yang dialulukan peserta yang sedang menyaksikan siri webinar Teknologi Need Pitching TNP, anjuran bersama MPOB dan SME Corp kali ketiga. Sebelum itu saya pohon kepada semua penonton-penonton yang sedang menyaksikan program kita pada petang ini, pohon like dan share dalam grup-grup yang berkaitan. Tuan-tuan dan puan-puan, semoga ilmu pada petang ini yang bermanfaat boleh kita kongsikan daripada kita punya speakers kepada semua yang terlibat dalam industri sawit negara. Semoga dapat memberi manfaat. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak SME Corp, agensi di bawah MEDEC yang sudi bekerjasama dengan MPOB menganjurkan program kita pada petang ini. Jika diimbas kembali perancangan sebelum wabak COVID-19 melanda negara pada awal tahun ini, sepatutnya pihak MPOB dan SME Corp telah merancang untuk menganjurkan siri seminar teknologi Need Pitching dan pameran inovasi dengan menjelajah ke setiap zon di dalam negara bertemu usahawan. Namun begitu, duka cita, setakat ini perancangan tersebut terpaksa diubah kepada siri webinar online ni, Dr. Kamil. Okay, tak memang kita dah pergi setiap zon kan, jelajah, kita jumpa pekebun, industri dan pihak terbabit lah. Okey. Kami di pihak penganjur sentiasa berdoa agar wabak COVID ini akan pulih dan program seminar bersama usahawan dapat diadakan kembali. Sebelum itu saya nak kenalkan diri saya. Saya Syed Muhammad Hazri Syed Hamid. Saya salah seorang pegawai perkomersialan dari pegawai pengomersialan Seksyen Inovasi bahagian ITCS MPOB. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan ke sesi program, saya ingin berkongsi sedikit maklumat. Tujuan program ini adalah untuk mewawarkan kepada industri, SME, estate sawit, pengusaha ladang sawit, pekebun kerja sawit dan sesiapa saja berkenaan teknologi sawit yang telah dibangunkan MPOB untuk dimanfaatkan oleh stakeholders yang berkepentingan. Perkongsian maklumat inovasi ataupun teknologi ini boleh diadaptasi secara teknologi kepada pengetahuan ataupun teknologi kepada pengetahuan dan penghasilan produk untuk dikomersialkan. Yang seperti kita tahu, MPOB adalah agensi penyelidikan dan pembangunan R&D kelapa sawit. Misi utama adalah untuk memacu kemakmuran industri sawit Malaysia melalui penyelidikan dan pembangunan serta perkhidmatan yang cemerlang. Tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini kita amat bertuah kerana pegawai penyelidik yang pakar dalam bidangnya sudi untuk berkongsi maklumat. Tidak asing dan tidak bukan, saya perkenalkan Dr. Azmi Tohiran, Pegawai Penyelidik Unit Tanaman dan Ternakan SDRD MPOB. Beliau berkelayakan akademik Doktor Perubatan Veterina dan mempunyai Master Sains. Bidang pengkhususan Dr. Kamil dalam bidang integrasi ternakan dengan sawit dan juga pemeliharaan biodiversity. Hampir 20 tahun berkecimpung dalam penghasilan teknologi untuk industri sawit. So tuan-tuan dan puan-puan, untuk sesi ini topik yang akan dikongsikan berkaitan tanaman dan ternakan di ladang sawit ataupun juga kebun sawit. Okey, untuk sesi kita ini, di pertengahan sesi kita akan kongsikan juga video teknologi jentera inovasi MPOB yang sesuai digunakan oleh pengusaha bagi meningkatkan produktiviti. Tanpa melengahkan masa, dengan lafaz bismillah saya menjemput Dr. Kamil untuk menyampaikan perkongsiannya. Sebelum tu, tuan-tuan dan perempuan sidang yang peserta yang mengikuti live webinar ini boleh bertanyakan soalan melalui ruang komen di FB Live. Nanti pihak urus setia akan up soalan-soalan yang relevan dan kita akan cuba jawab oleh Dr. Kamil. Okey. Terima kasih, dipersilakan pada Dr. Kamil untuk meneruskan sesi seterusnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Said kerana sudi menjemput saya, wakil daripada unit integrasi tanaman dan ternakan. Begitu juga SME Crop yang menganjurkan program ini. Saya harap mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada penanam-penanaman sawit. Jadi kita teruskan perbincangan kita pada petang ini. Jadi harapan saya di hujung pada pembincangan saya lebih kurang 40 minit ni, tuan-puan akan dapat mengetahui secara sepintas lalu beberapa teknologi yang telah dibangunkan oleh unit ini dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan penanam sawit. Jadi untuk masa yang ada ni saya kongsi secara sepintas lalu lebih kurang 21 teknologi lah, 15 teknologi tanaman dan lebih kurang 6 teknologi ternakan. Jadi secara umumnya kita akan memfokuskan aspek teknikal dan juga ekonomi projek-projek ini supaya kita dapat nilai bagaimana dia bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita mulakan dengan sedikit pendahuluan kepada kepentingan teknologi ini dibangunkan, iaitu bila kita melihat kepada industri ini, semua maklum bahawa industri ini adalah industri yang besar, yang sangat penting, kerana dia mencakupi lebih kurang 60% daripada kawasan pertanian kita. Dan bukan hanya diusahakan di kalangan penanam sawit berbentuk peladangan, ada juga sebahagian besarnya diusahakan oleh kebun sawit, lebih kurang 1 juta hektar lah. Jadi kita dapat bayangkan betapa ramai yang terlibat secara langsung dan tak langsung tentang penanaman sawit dalam skala kecil di Malaysia ini. Kira-kira lebih kurang suku juta orang lah. Antara cabaran terbesar yang dihadapi oleh penanam sawit adalah turun naik harga sawit, dan ini sebahagian besarnya dipengaruhi oleh faktor harga oleh para negara pengimport lah. Dan antara faktor yang menyumbang kepada turun naik ini adalah permintaan yang turun naik di kalangan negara pengimport. Sebahagiannya disumbangkan oleh kempen anti minyak sawit, atau dalam keadaan sekarang ini pandemik, kita dapati ekonomi kebanyakan negara di dunia menurun, jadi penggunaan sawit mereka agak menurun juga. Kesan langsung kepada penurunan permintaan ini menyebabkan harga sawit lazimnya akan jatuh lah. Dan keadaan ini jika berpanjangan pasti menjejaskan kebajikan keluarga-keluarga yang terlibat secara langsung dalam industri sawit, khususnya pekebun kecil kita. Oleh yang demikian, MPOB telah mengamanahkan unit ini untuk menjalankan pelbagai kajian, mengenal pasti jenis-jenis tanaman, jenis-jenis ternakan yang sesuai dimanfaatkan dalam kawasan sawit kita bagi jana pendapatan tambahan. Jadi slide ini nak bagi gambaran kepada tuan-puan tentang bagaimana senario kalau kita bergantung hanya kepada sumber tunggal pendapatan daripada buah tandan sawit segar. Jadi kalau kita tengok graf yang saya ada ni daripada tahun 2012 hingga 2018 ni, kita dapati jumlah penghasilan pekebun kecil sawit sekitar 15 hingga 20 tan sahaja sehektar. Jadi kalau kita tengok trend pendapatan yang diperolehi pada tahun 2017 agak tinggi 1,600, dan kemudiannya menurun selaras dengan pengurangan permintaan sawit sehingga penghujung tahun lepas. Tapi kita bernasib baik, alhamdulillah, penghujung tahun 2019 dan awal tahun 2020 keadaan itu berubah sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah sekarang harga dah semakin baik. Jika keadaan harga kekal seperti mana sebelum ini, jumlah pendapatan yang diperolehi oleh pekebun sawit hanya RM700, di mana paras ini merupakan paras yang lebih rendah daripada gaji minima yang diperolehi oleh pekerja-pekerja di sektor-sektor lain. Oleh yang demikian, kami telah menjalankan pelbagai kajian bagi mengenal pasti jenis tanaman dan juga ternakan yang sesuai. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk kita memaksimumkan tanah yang kita ada. Kita mungkin ada 1 hektar atau 2 hektar atau 3 hektar, itulah tanah yang kita ada. Jadi kita perlu memanfaatkan sebaik-baiknya sumber yang ada. Untuk beli tanah yang baru mungkin sukar dalam kebanyakan hal.
Jadi ruang kita perlu memanfaatkan dan bahan-bahan yang lain juga kita perlu memanfaatkan. Contohnya pelepas sawit dan sebagainya untuk menjana pendapatan tambahan. Ini adalah gambaran mudah yang dapat kita fahami tentang senario industri kita, di mana ketika sawit belum matang, kita biasa nampak sama ada estate ataupun berkebun kecil menanam tanaman selingan di antara kawasan-kawasan sawit mereka, ataupun bila tanaman mereka telah matang, mereka memperkenalkan tanaman lembu, membela lembu di bawah kawasan sawit. Tak lain tak bukan adalah untuk meningkatkan pendapatan mereka. Jadi pada hari ini, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya diberi kesempatan untuk berkongsi dengan tuan-tuan teknologi-teknologi yang boleh dimanfaatkan oleh tuan-puan yang terlibat dalam industri sawit. Kebanyakan teknologi ini dihasilkan oleh beberapa orang pegawai MPOB, tak kurang daripada 6 orang pegawai pendidik yang terlibat mengetahui kajian-kajian yang akan saya kongsikan dengan tuan-puan. Kita mulakan dengan tanaman yang sesuai ditanam di kawasan sawit. Sebagaimana kita maklum, kawasan sawit bila di permulaan pertumbuhan dia, banyak kawasan yang boleh dimanfaatkan. Kawasan-kawasan yang banyak dapat cahaya matahari ini boleh dimanfaatkan untuk tanaman jangka pendek. Contoh yang lazim kita biasa lihat, contohnya di kawasan estate dan sebagainya, tanaman temikai, pisang, atau di negeri Johor contohnya tanaman nanas. Itu adalah beberapa jenis contoh tanaman yang lazim ditanam oleh pekebun-pekebun sawit. Di samping itu sebenarnya berdasarkan kajian kami, tanaman-tanaman lain yang sesuai ditanam juga adalah seperti jagung manis, labu, keledek, kacang tanah, keladi dan juga sayur-sayuran. Ini merupakan contoh-contoh tanaman yang boleh ditanam ketika sawit belum matang. Maksud sawit belum matang ni apa? Ketika sawit berumur kurang daripada 3 tahun. Ya. Maksudnya kita belum ada pendapatan lain. Jadi dalam keadaan ini kita kena bergantung kepada sumber lain. Contohnya dengan kita memperkenalkan tanaman-tanaman yang kita bincangkan sebentar tadi. Jadi kalau kita lihat apa yang dapat kita manfaatkan, ini adalah contohnya. Contohnya bagaimana kita dapat lihat kalau kita uruskan sebaik-baiknya, kawasan sawit kita dengan tanaman-tanaman lain tidak terjejas langsung. Pertumbuhan sawit pun baik, pertumbuhan tanaman yang kita integrasikan baik. Dalam gambar ini dapat tuan-tuan lihat, kita tanam dengan tanaman pisang, integrasi pisang, dan juga terung, dan juga beberapa jenis nanas, contohnya nanas Morris dan juga nanas Josephine. Jadi kalau dapat kita perhatikan, ini merupakan potensi yang tidak kita boleh abaikan. Kalau tak, kita terpaksa bekerja di ladang lain ataupun bekerja sambilan sebagai pegawai keselamatan dan sebagainya, yang kita akhirnya akan meninggalkan kebun kita. Kenapa kita buat begitu? Adalah lebih baik kalau sebenarnya kita menanam tanaman selingan ini. Contohnya jika tuan-puan menanam tanaman seperti pisang tanduk dan pisang berangan ini, jumlah pendapatan yang dapat kita jana daripada aktiviti ini adalah sekitar 11,000 hingga 16,000 dalam tempoh 16 hingga 20 tahun penanaman. Walau bagaimanapun kita maklum, ya. Dr. Kamil, tanya tadi. Baik. Boleh saya mencelah sikit, tak apa kan? Okey, baik, Syed. Teruskan. Yang daripada tadi economic analysis tadi yang sebelum ni tadi, ini maklumat hasil pendapatan ni menerusi kajian, betul secara ikhlas betul ke pengusaha boleh mendapatkan nilai seperti ni ataupun lagi rendah lagi? Apa faktor yang mempengaruhi untuk mendapat pendapatan bersih sebanyak yang seperti dimaklumkanlah dalam slide ni? Macam mana komen Dr. Kamil? Okey, terima kasih banyak Syed. Ini adalah data-data yang kami kongsikan berdasarkan kajian kami, dengan kami mengambil kira input-input seperti jumlah baja yang diperlukan, jumlah masa yang terpaksa digunakan oleh pekerja-pekerja kita untuk menguruskan kebun-kebun ini. Jadi antara faktor yang paling besar menentukan pendapatan ini dapat diperolehi atau tidak adalah faktor sama ada kita terpaksa menggaji orang lain atau kita mengusahakan sendiri, Cik Syed. Kalau kita mengusahakan sendiri, insya-Allah dengan anjuran yang kita perhatikan di sini, kita mungkin akan dapat capai dengan, kalau tak sama pun mungkin hampir sama dengan apa yang telah diunjurkan. Okey, tadi Dr. Kamil, audiens kita ada cakap Dr. Kamil tadi tersilap dalam bentuk bulan lah. 10, bulan tu
10 ke 20 bulan dengan 10 Betul, ke 16 betul. bulan. Okey, tadi Betul. Okey. Teruskan Minta Encik maaf. Kamil. Terima kasih. Okey. Kita teruskan lagi tuan-puan ya. Terima kasih Cik Said yang membuat pembetulan tadi. Ini adalah yang saya sebutkan tadi. Bila kawasan sawit kita semakin matang, tidak lagi sesuai ia dijalankan integrasi sebab kita tahu pelepah-pelepah ni akan saling bertemu antara satu sama lain. Jadi kawasan sawit ini akan teduh seluruhnya. Kalau dilihat pada slide ni tuan-puan ya, kalau kita tanam tanaman lain pun, ini tanaman pokok jati, kawasan pokok tersebut tidak dapat tumbuh dengan baik kerana amat terhad bekalan matahari sampai kepada tanaman-tanaman yang kita letakkan dalam kawasan yang kita tanam secara 3 segi sama. Oleh yang demikian, apa yang kita buat Cik Syed dan tuan-puan, saudari yang dirahmati Allah, kita perkenalkan, MPOB kaji bagaimana kita boleh atasi masalah ini adalah dengan cara kita ubah suai jarak tanaman kita. Jadi contohnya, kalau kita katakan kita nak menanam dalam tempoh yang lebih panjang, nak mengoptimalkan tanah kita, apa yang kita perlu buat? Kita perlukan ruang dan cahaya matahari di kawasan ladang kita, barulah kita dapat meneruskan aktiviti ini. Dan boleh dengan yang demikian kita boleh meneruskan aktiviti integrasi walaupun sawit telah matang. Jadi kami kaji beberapa tahun pendekatan sebegini, beberapa jarak tanaman kita uji dan kita akhirnya membuat kesimpulan bahawa orientasi tanaman sawit ini boleh diubah tanpa menjejaskan hasil sawit itu sendiri. Kita sebut sebagai sistem tanaman dua baris kembar. Jadi bagi memastikan tanaman ini perubahan orientasi ini tidak berubah ya dari segi pendapatan sawitnya, jumlah bilangan pokok pada 1 hektar dikekalkan sebanyak 136. Jadi kita tengok dengan jumlah yang sama, kita akan dapat memperolehi hasil yang sama daripada pokok sawit kita. Walaupun demikian, apa yang kita buat adalah untuk sebagaimana tuan-puan maklum yang biasa dengan sistem tanaman lazim bagi sawit ini, biasanya tanaman sawit ini ditanam dengan segi tiga sama. Maksud segi tiga sama apa? Maksud segi tiga sama adalah ketiga-tiga maksudnya sudut bagi ketiga-tiga dan jarak bagi ketiga-tiga pokok ini adalah sama dalam baris dan di antara baris. Dan jarak itu adalah lebih kurang 9 meter lebih kurang. Tapi dalam kita mengubah suai ini, kita dapati jika kita rapatkan lagi tanaman sawit dalam barisnya kepada 6.1 meter dan antara barisnya kita letak 9.1 meter dan kedua-dua baris ini kita rapatkan dengan kita letakkan jarak lebih kurang 15 meter, kita akan masih mampu mengekalkan hasil sawit yang ada. Jadi jangan bimbang, jangan ragu kerana insya-Allah jumlah pendapatan kita daripada hasil sawit tidak akan jauh berbeza. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, yang lebih dekat bagaimana agaknya kalau kita nampak di lapangan, gambar yang ada saya kongsikan dengan tuan-puan, inilah keadaannya. Di mana di sini kita dapat lihat ketika sawit belum matang, masih banyak lagi kawasan yang boleh dimanfaatkan untuk tanaman integrasi kita. Dan gambar di bawah inilah ada gambar satelit yang lebih mudah kita faham. Kalau tuan-puan tanam secara segitiga sama, inilah keadaannya. Yang saya tandakan dengan N ataupun normal ni. Dan ini adalah kawasan DA ataupun double avenue ataupun dua baris kembar. Tuan-tuan tengok ada banyak lagi kawasan yang boleh dimanfaatkan. Jadi kalau kita perasan yang saya tunjuk dengan pointer ni adalah kawasan yang sedang dijalankan integrasi tanaman dengan sawit. Jadi ini adalah satu pendekatan yang perlu tuan-puan pertimbangkan jika tuan-puan ingin mengusahakan tanaman ini selepas tempoh matang sawit, iaitu selepas umur lebih daripada 3 tahun. Jadi apa kebaikannya tuan-puan? Kebaikan pendekatan sebegini adalah kita dapat mengekalkan pancaran cahaya matahari terus ke tanah bagi membolehkan tanaman-tanaman yang kita perkenalkan ini dapat terus cahaya matahari untuk tempoh yang lebih panjang. Jadi ruang pun ada dan yang pentingnya kita dapat teruskan aktiviti kita walaupun sawit telah mencapai usia matang atau lebih daripada 3 tahun. Dan pendapatan kita tak akan putus walaupun turun naik dari segi harga sawit insya-Allah. Dr. Kamil. Okey, baik. Ni saya ada tengok cedok soalan daripada peserta
yang sedang menyaksikan kita punya webinar ni. Ada Baik, yang baik. bertanyakan jarak yang dicadangkan tu adalah yang paling minimum optimum ataupun kita boleh ubah lagi. Ada mendatangkan apa Okey, baik. implikasi tak Dr. Kamil? Okey, baik. Terima kasih Cik Said. Terima kasih. Ini mungkin Cik Said merujuk pada slide ni ya. Ya, betul. Okey, terima kasih, bagus. Jadi untuk makluman tuan-puan, jarak ini adalah jarak yang telah kita uji beberapa kali. Dari segi jarak keluasannya ada yang lebih daripada 15 meter, dan jarak antara pokok pun ada kita ubah beberapa kali sebenarnya. Jadi jarak yang kita syorkan ini adalah jarak yang optima. Kalau kita kurangkan jarak di antara pokok sawit ni, dia akan menjejaskan hasil sawit itu sendiri. Atau kalau kita tambah jarak luas kawasan tanaman integrasi ni, kita akan dapat jumlah pokok yang berkurangan. Jadi jawapan kepada cik saya tadi, ini adalah jarak yang optima yang kita kena gunakan bagi mendapatkan hasil yang kita maksudkan, iaitu dengan jumlah tanaman sawit yang kekal 136 dan tidak terjejas pertumbuhan sawit kita, sebab ada kawasan yang cukup untuk cahaya matahari diperolehi oleh kedua-dua baris sawit ini. Macam tu Cik Said. Maksudnya Dr. Kamil, keseluruhan cadangan yang penilaian pihak MPOB buat ni adalah Betul? Untuk tanah 1 hektar Dr. Kamil, ataupun 2.3 ekar, betul? Betul. Jadi kalau tuan-puan perasan, bila kita bincang ni, saya akan mengekalkan perkataan hasil dalam 1 hektar punya kiraan untuk memudahkan kita faham. Okey, baik. Terima kasih Dr. Kamil, boleh teruskan. Okey, kita teruskan tuan-puan ya. Jadi ini adalah antara beberapa jenis tanaman yang sesuai untuk kita usahakan. Kalau kita mengubah orientasi tanaman kita kepada sistem 2 baris kembar, iaitu antara beberapa jenis tanaman singkat masa yang sesuai berdasarkan kajian kami adalah tanaman kacang tanah dan juga tanaman jagung manis. Jika tanaman ini tanam dalam tempoh 80 hingga 120 hari saja, kita mampu menjana pendapatan lebih kurang 1,400 hingga ke 4,000 ringgit, ya tuan-puan. Jadi ini satu perkara yang menarik untuk kita pertimbangkan. Begitu juga dengan tanaman kledik dan juga tanaman padi huma. Dalam tempoh lebih kurang 170 hari, kita mampu menjana pendapatan sehingga RM6,000. Jadi inilah yang kita harapkan daripada penanam sawit kita, supaya memanfaatkan kawasan mereka sebaik-baiknya. Kalau mereka pada masa ini sedang menjalankan proses penanaman semula, dan ini kami syorkan supaya mempertimbangkan. Kalau tak semua pun, mungkin sebahagian daripada kawasan-kawasan tersebut boleh ditanam dengan tanaman secara 2 baris kembar bagi membolehkan kita mendapat pendapatan tambahan. Begitu juga dengan tanaman pisang berangan, tebu kuning. Ini juga merupakan tanaman-tanaman yang berpotensi. Cuma berbeza dengan tanaman singkat masa tadi, ia memerlukan tempoh yang lebih panjang, atau kami sebut di sini sebagai tanaman jangka pendek lah. Dia mengambil tempoh lebih kurang 20 bulan, ataupun kalau tebu kuning ini hanya 10 bulan dapat menjana pendapatan sehingga RM18,000 kepada penanam sawit. Jadi tuan-puan kalau kita boleh bayangkan ketika suasana COVID sebegini, kalaulah harga sawit kita tidak begitu baik dan kita ada sumber pendapatan lain, itu mungkin merupakan satu rahmat besar untuk kita dan keluarga kita. Seterusnya tuan-puan nenas juga telah kami kaji dan kami dapati sesuai, dan insya-Allah dapat menjana pendapatan sekitar RM13,000 sehektar bagi kawasan yang diusahakan dengan tanaman 2 baris kembar. Jadi umumnya begini, kalau saya boleh ringkaskan, berdasarkan kajian kami untuk tanaman singkat masa dan jangka pendek ni, daripada jenis-jenis tanaman yang ada, kami dapati lebih kurang 13 jenis tanaman yang sesuai dan mampu menjana pendapatan daripada 900 lebih kurang hingga maksimal lebih kurang RM18,000. Ini satu pendapatan yang agak lumayan sebenarnya. Okey, kita teruskan dengan pilihan tanaman yang
kategori yang ketiga, iaitu tanaman kekal. Mungkin kita terfikir, bolehkah kita tanam dengan tanaman-tanaman lain yang ada, yang biasa ditanam oleh penanam-penanam secara monokultur ni? Sebenarnya untuk makluman tuan-puan, kami juga sebenarnya telah menjalankan beberapa tanaman lain. Selain daripada salak dan juga ladi hitam ni, kami juga pernah menanam durian, menanam dokong, menanam sentang, menanam jati, menanam rotan dan juga getah. Dan kami dapati sebahagian besar daripada tanaman-tanaman ini tidak sesuai. Apa kriteria tuan-puan? Kriterianya adalah apabila ia menjejaskan produktiviti sawit kita. Jadi, apa yang dicadangkan kepada tuan-puan adalah tanaman kekal yang tidak menjejaskan produktiviti sawit. Kita tengok tanaman salak tuan-puan ya. Jadi tanaman salak ni, apa kelebihan tanaman salak ni berbanding tanaman-tanaman lain? Tanaman salak ni adalah tanaman yang tahan kepada naungan. Jadi kalau kita nak tanam dalam tempoh yang panjang, tanaman tersebut mesti boleh mampu menampung jumlah matahari yang sedikit. Jadi berdasarkan kajian kami, tanaman salak adalah salah satu spesies tanaman yang mampu untuk terus mencapai produktiviti yang optimal walaupun jumlah matahari agak terhad. Kerana kalau kita tahu, kita perasan, itulah yang berlaku sebenarnya di hutan, pokok salak ni tumbuh di bawah pokok-pokok besar yang lain. Dan juga faktor kedua yang penting untuk kita pilih tanaman salak ini adalah sebab dia amat terhad dari segi penyakit-penyakit yang menyerangnya. Jadi masalah kawalan perosak agak minima pada tanaman salak. Dan berdasarkan kajian kita rumuskan bahawa tanaman salak adalah tanaman yang berdaya maju untuk kita tanam. Dan sebenarnya teknologi ini kami telah mula bangunkan atau telah mula pindahkan sejak tahun 2017 dan mungkin ada yang baru mengetahui tentang teknologi ini pada hari ini. Jadi berapakah unjuran pendapatan yang boleh kita perolehi daripada tanaman salak ni? Berdasarkan kajian kami, sekitar RM300 dapat dijana daripada aktiviti integrasi ini. Seterusnya, tanaman yang kedua yang dicadangkan adalah tanaman ladi hitam. Ladi hitam ni lazimnya sinonim dengan tanaman untuk negeri Sarawak. Tapi sebenarnya di Semenanjung ni juga ada penanam-penanam pada Johor dan beberapa negeri lain yang giat menanam ladi hitam ni sebenarnya. Dan kita boleh gunakan kayu-kayu yang tahan lama seperti kayu resak dan sebagainya supaya pokok ladi kita boleh bertahan lebih daripada 10 tahun. Atau kami juga telah mengkaji jenis sokongan-sokongan lain, contohnya pokok dedap dan sebagainya. Jadi saya di sini mengalu-alukan tuan-puan untuk datang ke plot-plot demonstrasi kita. Contohnya bagi tanaman ladi hitam ni, tuan-puan jemputlah datang ke MPOB Keratung bagi melihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri bagaimanakah tumbuhan ini dapat hidup dengan baik di kawasan sawit. Dan hasilnya sama ada dalam bentuk ladi hitam ataupun ladi putih lah yang perlu kepada proses-proses yang tersendiri. Jadi daripada kajian kami mendapati jika kita uruskan dengan sebaik-baiknya, tuan-puan dapat lihat ya, pokok sawit pun tumbuh dengan baik, kita punya ladi hitam pun tumbuh dengan subur, menghasilkan banyak buah sehingga dianggarkan 1 hektar mampu mencapai sehingga hampir 950 kilo 1 hektar. Satu hasil yang banyak bagi anggaran hasil lada kita. Jadi Dr. Kamil. Baik, Cik Syed. Soalan. Tadi Dr. Kamil ada cakap yang plot-plot tanaman yang dekat stesen di Keluang, kalau pekebun kecil datang bersendirian tanpa kumpulan ataupun kena buat appointment ke Dr. Kamil untuk pergi ke plot-plot yang nak lihat tu. Macam mana Dr. Kamil? Okey, terima kasih banyak Cik Syed. Okey, tadi saya dah sebut, jadi tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya boleh datang. Di kebanyakan stesen penyelidikan MPOB, kita ada plot-plot yang kita bangunkan supaya tuan-puan dapat melihat sendiri secara langsung tentang kajian-kajian yang kita hasilkan. Jadi sama ada boleh datang secara berkumpulan ataupun datang secara bersendirian. Tapi perlu membuat appointment dulu sebab supaya kita dapat atur pegawai-pegawai yang boleh menyambut tuan-puan dan memberi penerangan yang sebaik-baiknya lah. Sebab kalau kita dah terlibat dengan rutin pendidikan kita, tuan-puan datang, mungkin kita tak dapat raikan kehadiran tuan-puan dengan baik. Jadi
mungkin dengan appointment tu akan membantu kami menyusun program penyelidikan kami supaya kehadiran tuan-puan dapat dimanfaatkan sebaik-baik. Terima kasih Cik Said. Dr. Kabir, kalau maksudnya contohnya pekebun kecil daripada Pontian, boleh sebab stesen tu di Keluang, kalau dia nak datang, dia perlu melalui pegawai tunas cawangan Pontian ke ataupun boleh terus ke Keluang ke, macam mana lagi yang dicadangkan oleh pasukan Dr. Kamil? Okey, baik. Kami membuka kepada kepada tuan-puan ni sama ada nak menghubungi pegawai MPOB pun boleh, sebab mereka mungkin boleh datang bersama bawa tuan-puan ke pelot penyelidikan kami, atau datang terus berbuat temu janji dan datang terus ke sesi penyelidikan kami pun boleh. Kalau di Johor, di Pontian tu yang paling dekat di Keluang lah. Tapi jumlah tanaman dan di setengah sistem pendidikan tak samalah. Apa yang ada di Keluang mungkin ada sebahagian di Kratung, apa yang ada di Ulu Paka mungkin sebagainya tak ada di Keluang dan sebagainya. Tapi secara umumnya kalau tuan-puan nak dapat lihat kepelbagaian yang lebih banyak adalah di kawasan tengah, iaitu Kratung lah. Kratung ni menghimpunkan jumlah kajian sama ada tanaman ataupun ternakan yang paling banyak di antara ketiga-tiga sesi penyelidikan yang saya sebutkan tadi. Dr. Kamil, last sebelum begitu, ada yang bertanyakan ladi hitam ni kat mana plot dia, Dr. Kamil? Kalau kita tahu kat Sarawak memang banyak tanam ladi hitam. Kalau di sebelah Semenanjung, kat mana plot yang MPOB boleh tunjukkan pada kebun kecil? Okey. Okey, terima kasih Encik Said. Jadi kalau mereka yang berminat untuk datang dan melihat plot ladi hitam ni, jemput datang ke stesen penyelidikan MPOB Kratung. Di sana kita ada tanaman. Jadi tanaman yang tuan-puan lihat ni merupakan gambar sebenar ya di plot penyelidikan kita. Jadi boleh datang dan lihat bagaimana tanaman yang disusun, peringkat-peringkat tanaman. Kita ada plot demonstrasi untuk diperlihatkan kepada pekebun kecil ataupun penanam sawit yang berminat untuk mengetahui teknologi kita. Okey. Terima kasih Dr. Kamil. Teruskan Dr. Kamil. Okey. Terima kasih Cik Said ya. Jadi itu adalah jadi saya nak kongsikan sini anggaran pendapatan yang tuan-puan boleh perolehi jika tuan-puan menjalankan aktiviti ini boleh dapat hampir RM900 sebulan bagi setiap hektar. Jadi kalau kita boleh bayangkan, kalau harga sawit kita rendah macam tahun lepas dapat 700 dan dapat ditampung dengan pendapatan tambahan sebegini, itu merupakan satu rahmat yang besar. Dan kalau nak difaham secara mudah tentang keuntungannya, kalau tuan-puan laburkan RM1 kepada projek seumpama ini, tuan-puan akan memperoleh pendapatan lebih kurang, faedah lebih kurang RM2.60. Macam itulah Cik Syed. Kalau nak faham dengan mudah apa pulangan yang diperolehi daripada ni. Okey Cik Syed, saya kira itu saja untuk tanaman pada petang ini. Okey, sebentar nanti tuan-tuan dan puan-puan kita akan berkongsi video berkaitan teknologi peralatan di ladang sawit yang sesuai digunakan oleh pekebun kecil. So mari kita saksikan.
Okey. Terima kasih kepada juru video kita. So tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita saksikan tadi sedikit sebanyak peralatan ataupun alatan mekanisasi ladang hasil ciptaan inovasi NPOB yang sesuai digunakan oleh pekebun kecil sawit bagi meningkatkan produktiviti dan sebagainya. So diharapkan pekebun kecil dapat sedikit sebanyak ilmu berkenaan alatan mekanisasi tersebut. Dr. Kamil, saya nak pick up sebelum kita pergi ke apa tu? Ke sesi seterusnya iaitu teknologi integrasi ternakan. Soalan yang agak-agak hot juga berkaitan adakah NPOB pernah membuat plot percubaan untuk tanaman kelapa sawit dan musang king ataupun durian? Kan? Okey. Terima kasih banyak Cik Syed. Kita dulu pernah menjalankan kajian di stesen NPOB Keratong. Tapi kita tak tanam menggunakan musang king lah. Tapi secara umumnya bentuk pembesaran dan sebagainya saya kira tak jauh beza dengan musang king pun, sebab pokok durian kita tanam dalam tempoh beberapa tahun tu malangnya menunjukkan kesan yang negatif kepada sawit. Jadi saya kira musang king ataupun durian lain respon dia akan tetap sama. Jadi berdasarkan kajian kita beberapa tahun tu kita simpulkan tidak sesuai menanam tanaman durian dalam kawasan dua baris kembar. Okey, baik. Terima kasih Dr. Kamil. So baik. So boleh Dr. Kamil boleh proceed ke slide yang seterusnya. Dr. Kamil, saya persilakan. Okey, kat sini saya ada beberapa, sebelum saya meneruskan ada beberapa soalan di sini tentang keluar demonstrasi itu. Jadi Keratong tu, kalau tuan-puan yang tak berapa arif, Keratong tu stesen kami terletak di tengah-tengah di antara Muazzam dan juga Segamat di negeri Pahang. Jadi lebih kurang 30 km daripada Segamat ke utara ataupun 30 km ke selatan daripada Bandar Muazzam. Itu adalah kedudukan stesen Keratong lah. Dan seterusnya tentang plot lada hitam. Okey. Ya betul, di Keratong ada plot kacang tanah ada dan juga ladi hitam ada. Keledek, tanaman-tanaman singkat masa ni kita tukar beberapa jenis tanaman lah. Ikut rezeki tuan-puan, kalau kebetulan ada keledek, mungkin keledek. Kalau tak keledek, mungkin tanaman lain. Itu bergantung. Tapi yang kekal ni macam ladi hitam ni memang kekal. Dan baru-baru ni saya melawat di stesen pendidikan Keratong, keledek dan kacang tanah pun memang ada. Jadi bukan kalau datang dalam masa tempoh terdekat, insya-Allah dapatlah. Tapi kalau dalam tempoh yang lain, mungkin tanaman lain akan kita gile-gilekanlah supaya tuan-puan akan dapat manfaatnya. Okey, itu Cik saya. Kat sini ada beberapa soalan tentang alat inovasi adakah dijual. Ini mungkin boleh hubungi Cik Syed dah selepas ni. Okey. Saya teruskan lagi tuan-puan ya. Izinkan saya teruskan. Tadi kita dah berkongsi dengan tuan-puan tentang kajian yang kami jalankan, integrasi tanaman dengan sawit. Jadi saya teruskan lagi. Di samping itu, kami juga membuat kajian tentang integrasi ternakan dengan sawit. Jadi umumnya saya akan kongsikan sepintas lalu tentang 6 teknologi yang telah dibangunkan. Kalau bagi mengelakkan tuan-puan keliru, ada istilah semi intensif, ada istilah intensif dan sebagainya. Jadi saya rumuskan begini untuk kefahaman kita, untuk kemudahan kefahaman kita semua. Secara umumnya apa yang dimaksudkan dengan menternak secara semi intensif adalah kita membiarkan ternakan meragut dalam kawasan sawit pada siang hari dan ternakan dibawa masuk ke dalam kandang pada malam hari. Itu untuk ruminan kecil. Kalau intensif pula, maksudnya kambing ni kita letakkan sepenuh masa di dalam kandang. Ini ada sebab-sebabnya yang akan kita bincangkan. Namun bagi ruminan besar, contohnya lembu, kita biarkan mereka meragut secara bebas dalam ladang kita, tapi ada ketikanya kita boleh buat intensif, terutamanya ketika pokok sawit kita muda ataupun kita mempunyai kawasan yang terhad. Nanti kita akan bincangkan dengan lanjut. Kita teruskan. Teknologi yang pertama saya nak kongsi dengan tuan-puan adalah pemeliharaan kambing bawa lah. Kambing bawa ni bagi yang
bagi tuan-puan yang baru tentang baka kambing ni, kita import daripada Australia. Kenapa kita pilih baka ni? Sebab baka ini saiznya besar, jumlah kuantiti daging dia lebih banyak, dan untuk tuan-puan jalankan pemeliharaan kambing ni, kawasan yang diperlukan adalah lebih kurang 10 hektar. 10 hektar. Dan jumlah induk yang diperlukan untuk bagi memastikan program ini adalah ekonomi, kita perlukan 50 ekor betina dan 2 ekor jantan. Yang ni yang saya katakan tadi. Apa yang dimaksudkan dengan semi intensif adalah kita lepaskan kambing kita meragut pada siang hari di kawasan sawit dan kita kurung dia pada malam hari di kandang yang kita bina. Antara syarat yang penting adalah kawasan sawit mesti lebih daripada 5 tahun. Kenapa tuan-puan? Jadi kalau kurang, seperti mana gambar yang sekarang saya tunjuk sekarang ni, kalau kurang, kambing akan merosakkan daun sawit kita. Itu kita tak mahu. Sebab tu kita cadangkan supaya dihara ternakan tersebut dalam kawasan sawit lebih daripada 5 tahun. Jadi apa keperluannya tuan-puan ya? Kambing ni kalau kita nak bela, kena kita buat kandang. Kandangnya yang dicadangkan adalah lantai atas. Kenapa lantai atas tuan-puan ya? Kita perlu buat lantai atas sebab bagi mengelakkan daripada urin atau air kencing dia atau tinja atau najis dia, bau daripada tinja dan urin tu akan menjejaskan kesihatan kambing. Sebab itulah kita perlukan pengudaraan yang baik dan di situlah keperluan kita buat kandang atas lah. Jadi lazimnya kita buat dengan kayu sebab kos itu adalah yang lebih ekonomik berbanding gunakan besi dan sebagainya. Dan kita juga perlu membuat petak-petak yang berasingan untuk mengasingkan yang jantan, yang anak dan sebagainya. Sebab kita tahu anak dan dewasa ni penyakitnya berbeza, ketahanan yang berbeza. Kalau kita campurkan nanti mungkin akan menjejaskan produktiviti ternakan kita, sama ada anak ataupun yang dewasa. Jadi apa bezanya sistem kita berbanding yang biasa diamalkan oleh sesetengah atau kebanyakan pekebun kecil? Iaitu kebanyakannya mereka tidak menggunakan pagar elektrik. Pagar elektrik ni penting tuan-puan, sebab apa? Pagar elektrik ni antara kelebihan kita menternak binatang dalam kawasan sawit kita adalah kita dapat mengurangkan kos merumpai. Oleh sebab itu, pagar elektrik ni penting bagi mengoptimalkan ragutan dalam kawasan sawit kita. Kalau kita biarkan dia lepas bebas, dia akan meragut, merata-rata tempat, jadi yang diragut tidak optimal. Begitu juga, kita kena uruskan dengan kita buat plot-plot tertentu. Kalau boleh saya mudahkan begini, iaitu kita kena buat plot-plot tertentu dalam kawasan ladang kita, lebih kurang 2,000 meter persegi dalam satu plot, kita gilirkan dalam tempoh 60 ke 80 hari. Kenapa perlu digilirkan tuan-tuan? Sebab kita bimbang cacing yang ada pada tinja kambing atau najis kambing tadi dimakan oleh kambing kalau dia meragut pada hari yang sama keesokan harinya. Sebab itulah kita buat plot-plot ni sehingga kita boleh gilirkan supaya mereka akan meragut di plot yang berasingan pada setiap hari. Ada pelbagai jenis pagar elektrik yang saya tak mahu perincikan di situ. Cukuplah saya katakan untuk kambing ni lazimnya ada 2 jenis, iaitu jenis yang macam net begini ataupun jenis yang tape begini. Yang ini adalah jenis polywire. Kita teruskan. Jadi apa yang kita perlu buat hari-hari? Kita perlu buat hari-hari adalah kita kena pantau kesihatan dia, rawat bila sakit dan sebagainya. Di samping kita melepaskan mereka meragut, kita sebenarnya mempunyai bekalan makanan yang cukup murah, iaitu percuma sebenarnya tuan-puan. Kita ada bekalan pelepah yang kita tuai apabila kita menuai sawit. Jadi ini merupakan sumber hijauan yang baik. Inilah beza kalau kita menanam sawit, kita dapat memanfaatkan daunnya untuk kita laksanakan program integrasi dengan ternakan. Di samping itu kita perlu bekalkan mineral dan air dan sebagainya. Sawit ni tuan-puan, kita boleh sediakan beli secara langsung begini, gantung, ataupun kita rincih sebenarnya. Kita rincih ni sama ada kita beri secara segar begini atau kita buat silage. Silage ni kalau nak tuan-puan nak mudah faham, dia macam kita kita tapaikan dia lah. Dengan kita letak tambahan letak tambahan dengan gula merah dan sebagainya. Kita peram lebih kurang 3 minggu, kita akan dapat kualiti sumber makanan yang baik dan murah dalam ladang sawit kita. Selain daripada kambing bawah, apa lagi yang kita ada? Kita boleh juga bela kambing berbiri atau berbiri Barbados Black Belly.
apa beza bela kambing dengan bela berbiri? Kalau mereka yang ingin menjual dengan lebih awal, khususnya untuk tujuan keagamaan, kalau akikah contohnya tuan-puan ya, hanya boleh dijual kalau kambing ni apabila berusia 2 tahun. Tapi kalau tuan-puan memelihara berbiri, dia dapat dimanfaatkan seawal 1 tahun dah boleh disembelih untuk tujuan akikah. Sistemnya sama, perlu kepada 50 betina dan 2 penjantan. Ia juga dilepaskan meragut pada siang hari dan dikurung pada malam hari. Juga perlu dilakukan apabila sawit telah mencapai umur 5 tahun ke atas sahaja. Seperti mana kambing tadi, kita perlu lantai atas juga, atas sebab yang sama. Juga anggaran kawasan yang diperlukan, ruang diperlukan bagi setiap ekor dewasa dalam kandang adalah lebih kurang 1 meter persegi. Dan kita kena asingkan sebagaimana dalam projek kambing tadi, kerana umur berbeza, fisiologi berbeza, memerlukan pengurusan yang berbeza. Dan kita gunakan untuk mendapatkan ragutan yang optimal, kita perlu gunakan pagar elektrik dengan bekalan elektrik lebih kurang 1.2 kV. Yang ini jangan bimbang, walaupun nampak kilovolt, tapi sebab dia arus terus daripada bateri, dia tak bahaya sebenarnya kepada ternakan dan juga kepada kita sebagai pengendalinya. Jadi antara langkah yang penting tuan-puan, seperti mana kambing juga, kita perlu biasakan. Kambing ni, berbiri ni, maafkan saya, berbiri ni tak kenal pagar ni. Jadi kita kena kenalkan dia supaya mudah diuruskan ketika kita menguruskan bentuk hari-harian ternakan kita. Jadi berdasarkan, ya betul, baik Cik Syed. Sorry ganggu. Okey, tak apa. Ada soalan daripada kita, saya pick up soalan daripada penonton. Okey, baik. Tinja dan ataupun air kencing kambing ni tidak mendatangkan side effect kepada pokok sawit ke macam mana? Dr. Kamil. Oh, bagus Cik Syed. Bagus. Soalan yang bagus. Okey, untuk makluman tuan-puan, sebenarnya kita ni faham keperluan. Sebenarnya kita faham keperluan untuk kita meletakkan baja organik dalam kawasan ladang sawit kita. Tapi masalah bila kita nak letakkan baja organik ni, kajian banyak telah menunjukkan bahawa faedah sangat banyak kalau kita letakkan baja organik. Tinja, urin ni memang baik Cik Syed dan juga tuan-puan untuk tumbesaran pokok ini sendiri. Secara alaminya memang pokok-pokok di hutan pun dia ada tinja daripada binatang-binatang liar dan sebagainya, dan urin daripada binatang liar. Ini merupakan apa yang Allah jadikan kepada pokok kita dapat hidup dengan subur. Tapi kalau kita tidak ada bela kambing dan lembu Cik Syed, kita terpaksa meletakkan tinja ni dalam beg-beg tertentu, kita terpaksa edarkan sendiri. Tapi kalau kita ada kambing dan juga lembu yang meragut dalam kawasan kita, sebenarnya tinja dan urin ni diagihkan secara alami oleh ternakan itu sendiri. Sebenarnya bagus Cik Syed. Jawapan saya adalah urin dan juga tinja ni bagus untuk menambah organik tanah yang penting untuk tumbesaran pokok kita. Kita maklum bahawa untuk menyerap baja, dia perlukan kepada moisture dan sebagainya. Jadi bila kita meragut, gabungan antara kandungan organik, gabungan antara kelembapan akibat daripada kita maintain rumput tadi ni akan sangat bagus Cik Syed untuk pertumbuhan pokok sawit kita. Okey, Dr. Kamil, pengarah penerbit kita Dahin kita, dia minta kita speed up sikit. Okey, baik. Okey, kita teruskan. Jadinya di samping teknologi kambing berbiri tadi, kita ada juga teknologi kambing yang kita boleh pelihara secara kita mengurung sepanjang masa, iaitu kita gunakan dalam kes ni kita gunakan baka tempatan kita lah. Kenapa kita pilih baka ni? Sebab baka ni baka kita sendiri, tahan lasak dan sebagainya. Jadi tuan-puan, kalau ada kawasan sawit yang terhad untuk projek sebegini, boleh diusahakan dengan kawasan yang minimal. 2 hektar pun boleh, 1 hektar pun boleh. Syaratnya, kambing kena dikurung sepanjang masa dalam kawasan sawit tersebut. Jadi buatkan kandang seperti mana yang kita kongsikan tadi, perlu disediakan, memisahkan setiap kambing berdasarkan fisiologinya, dan juga kajian kita telah buat tentang kita menggunakan pelepas sawit, kita menggunakan rumput napier, kita menggunakan rumput semula jadi, dan kita dapati
kalau kita rumuskan sebaik-baiknya, gabungkan ketiga-tiga sumber yang ada dalam sawit kita ni tadi ni, ketiga-tiga sumber dalam sawit ni, kita akan dapat pertumbuhan yang baik dari segi ternakan kita. Jadi dari segi prestasinya, kalau tuan-puan boleh bayangkan, alhamdulillah kajian kami menunjukkan bahawa kambing yang dipelihara melalui sistem ini mempunyai kadar kelahiran yang agak baik, yang tinggi. Kalau kita boleh bayangkan kita ada 10 ekor induk betina, kita akan dapat lebih kurang 12 ekor anak dalam tempoh setahun. Okey, kalau kita kata kita nak pendapatan yang kita boleh kutip atau kita boleh peroleh secara harian, apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat sistem begini, iaitu kita pelihara kambing tenusu dalam kawasan sawit kita. Apa bahan makanan yang ada? Kita boleh memanfaatkan hijauan yang ada, iaitu pelepas sawit kita. Dengan menjual susu, kita akan dapat pendapatan harian selepas ternakan tersebut melahirkan anak. Jadi kita telah jalankan projek ini selama 4 tahun dan berakhir pada tahun lepas. Didapati bahawa baka Anglo ni yang kita gunakan dalam kajian ni dapat membiak dengan baik. Kadar kelahiran kembar juga tinggi, lebih kurang 61% secara purata dalam tempoh ke 40 tahun, dalam tempoh 4 tahun, dan paling tinggi adalah tahun 2018 mencapai 80% kadar kebuntingan kelahiran kembarnya. Jadi graf ini nak kongsi kepada tuan-puan tentang prestasi pengeluaran susu. Pada tahun pertama, pada pusingan pertama pemerahan susu, hasil yang kita perolehi adalah sekitar 1 hingga 1.5 liter. Tapi keadaan tersebut meningkat pada pusingan yang kedua. Yang paling tinggi pusingan kedua sampai ketakat lebih dari ada ketiganya lebih daripada 2,5 liter kita dapat perah dalam tempoh sehari. Jadi apakah yang perlu kita usahakan adalah kita perlu menjaga kesihatan kambing itu dengan baik, kita melakukan proses pemerahan dengan baik, dengan bersih dan sebagainya. Kemudian kita pasturkan susu tersebut supaya bagi memastikan kejayaan projek seumpama inilah. Ada 2 projek lagi saya sebutkan secara sebentar dahulu. Tadi kita sebut tentang ruminan kecil. Kita pergi pula ke ruminan besar. Ruminan besar atau lembu. Dalam kes ni, kita juga boleh beli lembu. Syaratnya juga kalau kita nak memelihara lembu ni secara ragutan bergilir, juga masih kita syorkan dipelihara di kawasan sawit lebih daripada 5 tahun. Baka-baka yang sesuai adalah baka Kedah Kelantan dan juga baka yellow cattle ataupun lembu kuning. Ini adalah 3 baka yang kita gunakan dalam kajian kita. Baka yellow cattle. 5 minit lagi. Okey, baik. Baka Kedah Kelantan dan juga baka Brahman. Untuk lembu ni, tuan-puan, kita memerlukan kawasan yang lebih luas, iaitu lebih kurang 400 hektar. Jadi jumlah induk yang diperlukan adalah 100 ekor. Jadi projek seumpama ni sangat sesuai di kawasan-kawasan tanah rancangan lah. Di mana kawasan tu kita boleh dapati kawasan yang bersambung 400 hektar. Jadi apa yang kita sasarkan adalah pendapatan daripada jualan lembu, juga kawalan rumpai yang sebenarnya bagus untuk sawit yang saya sebutkan tadi. Ini adalah komponen pagar elektrik yang mungkin saya tak dapat perjelaskan dengan terperinci. Antara ciri penting pada projek seumpama ini adalah kita tak memerlukan kandang yang tetap. Kita kandang mudah alih supaya kita boleh pindahkan daripada satu tempat ke satu tempat, kerana kita hanya memerlukan kandang apabila kita nak buat program kesihatan dan sebagainya. Ada kerungsingan, adakah membeli lembu ini menyebabkan kepadatan? Jawapannya tidak. Dalam kajian kita mendapati kawasan yang dibenarkan lembu meragut, jumlah kepadatan adalah lebih rendah, atau mudah katanya kawasan tersebut kurang padat berbanding kawasan yang tidak diragut. Okey, saya ada 1 minit lagi. Jadi begitu juga dengan hasil sawit positif, iaitu kawasan diragut lebih baik. Kenapa lebih baik? Ini jawapannya tuan-puan. Sebenarnya aktiviti meragut ni tadi menyumbang lebih banyak karbon, lebih banyak fosforus dan juga unsur-unsur galian yang baik untuk sawit kita. Kita pergi kepada projek terakhir dalam masa tempoh 1 minit. Seperti juga kambing, lembu juga boleh dipelihara secara dalam kandang sepenuh masa. Jadi kita menggunakan dalam kajian ini, kita gunakan baka yellow cattle. Kita gunakan 50 ekor dalam kawasan 10 hektar dan kadar kematiannya adalah kosong dalam tempoh 5 tahun. Ini satu benda yang membanggakan untuk kajian yellow cattle. Dan ini adalah ringkasan kepada pendapatan yang boleh kita perolehi jika kita
mengusahakan ternakan lembu dan kambing dalam kawasan sawit kita. Jadi Cik Syed, sebagai penutupnya saya menyarankan tuan-puan untuk melaksanakan aktiviti ini supaya dapat menjana pendapatan tambahan daripada kawasan sawit tuan-puan. Saya boleh dihubungi melalui email ni ataupun hubungi MPOB untuk maklumat-maklumat lanjut yang lain. Terima kasih Cik Syed. Okey, terima kasih Dr. Kamil di atas perkongsian sebentar tadi. So kita dah sampai ke kemuncak program kita. Sebelum tu adalah saya nak pick up beberapa soalan. Dr. Kamil, untuk tanaman dan ternakan, jelaskan ada tak mengganggu-gugat daripada segi untuk mendapatkan pensijilan MSPO? Kan sebab kalau kita tahu kita buat kandang mungkin daripada najis binatang peliharaan kita tu pergi ke ladang dan mengakibatkan kita tak dapat MSPO pensijilan. Boleh jelaskan? Okay, terima kasih Encik Syed. Ada soalan yang penting. Biasa saya jumpa dalam Facebook mereka yang tanya soalan sebegini ya. Untuk makluman tuan-puan, sebenarnya usaha kita menggunakan kaedah biologi ni, iaitu contohnya menggunakan lembu atau kambing untuk meragut sawit, untuk meragut rumput, ini adalah benda yang digalakkan sebenarnya. Cuma apa yang dipentingkan dalam MSPO adalah usaha ni mesti tidak menyebabkan konflik di antara pekebun lah ataupun pekebun dengan orang kampung. Jadi maksudnya dia mesti uruskan sebaik-baiknya. Kalau kita ada bela lembu tanpa terkawal atau membela kambing tanpa terkawal hingga menimbulkan konflik kepada orang di sekitar kebun kita, orang kampung kita. Perkara ini diambil berat oleh MSPO. Sebab itu kami menyarankan supaya kambing dan lembu ni diusahakanlah baik-baik, dipeliharalah elok supaya dia akan sebenarnya digalakkan juga dalam MSPO. Okey, Dr. Kamil, selain daripada tu, kalau macam cakap tadi tanaman, baik. Previous back years kita tengok tanaman pisang membawa penyakit kepada pokok sawit. Adakah itu betul Dr. Kamil? Tanaman pisang akibatkan pokok sawit diserang oleh penyakit-penyakit lain lah. Okey, bagus. Okey, bagus Cik Syed. Sebenarnya sebagaimana yang mungkin mereka yang prihatin dengan tanaman pisang ni maklum bahawa ada penyakit yang disebut sebagai penyakit moko yang menyerang pisang. Pisang yang dihasilkan ada hitam buahnya dan sebagainya. Jadi sebenarnya tak ada masalah jika kita menanam pisang bersama dengan sawit kerana dia bukan tanaman yang berkongsi penyakit je Syed. So jangan bimbang. Berdasarkan kajian kita sampai ke hari ini pun tidak pernah ada insiden yang menunjukkan ada penyakit yang dikongsi antara pisang dan sawit. So jangan bimbang untuk menanam pisang dalam kawasan sawit anda. Okey Dr. Kamil. Ni soalan hot juga ni. Adakah MPOB menyediakan dana dan bantuan lagi untuk tanaman dan ternakan? Bagus Cik Suhaimi. Terima kasih soalan ni. Untuk makluman tuan-puan, kita pernah memberi bantuan grant kepada pekebun kerja sawit yang menjalankan integrasi tanaman, yang menjalankan integrasi ternakan. Alhamdulillah dalam rancangan ke-9 dan rancangan Malaysia ke-11 kita telah berjaya mengusahakan perkara tersebut. Jadi buat masa ni kita tidak ada, kita peruntukan tu telah sempurna dibelanjakan. Dan untuk rancangan Malaysia ke-12 saya dimaklumkan memang ada ura-ura untuk kerajaan menilai untuk melanjutkan atau sebagainya. Dan dia banyak bergantung kepada kemampuan kerajaan dari segi ekonomi negara. Doakan tuan-puan ekonomi negara kita baik supaya kerajaan dapat terus meneruskan program bantuan kepada pekebun kerja sawit kita ni. Jadi secara Cik Suhaimi, secara ringkas dan mudahnya, sehingga waktu ini bantuan yang kita salurkan telah kita belanjakan keseluruhannya dan kita menunggu kelulusan kerajaan. Jika sekiranya kerajaan bercadang untuk meneruskan, kami akan nanti war-warkan kepada tuan-puan di Facebook MPOB dan sebagainya untuk tuan-puan memohon. InsyaAllah kita doakan agar kerajaan yang prihatin dapat menyediakan bantuan kepada pekebun kecil sawit kita. Dr. Kamil, first soalan, kalau kita tengok pegawai-pegawai tunas kita di lapangan, kalau pekebun kecil yang tanaman kebun sawit kurang daripada 100 ekar, ada tak charges yang dikenakan? Sebab
nak minta konsultansi daripada pegawai tunas tersebut? Kena bayar ke tak? Selalu je soalan tu. Okey, baik. Terima kasih je Syed. Sebenarnya ada keprihatinan, ada orang risau nak hubungi MPOB sebab takut kena bayar dan sebagainya. Sebenarnya kerajaan telah mewujudkan unit tunas ni ataupun tunjuk ajar sawit, kumpulan tunjuk ajar sawit ni tadi untuk membantu pekebun kecil. Macam mana Cik Syed sebut tadi lah. Pekebun kecil maksudnya orang yang ada tanah lebih kurang 40 hektar ke bawah lah. Jadi mereka ni dibantu kerajaan dengan menyediakan pegawai-pegawai di kalangan kami lah maksudnya. Pegawai tunas yang kerajaan tempatkan di seluruh Malaysia ni. Saya ada lebih kurang 53 pusat tunas. Jadi tuan-puan yang ada masalah nak menanam semula, nak mendapatkan khidmat nasihat, boleh mendapatkan khidmat nasihat secara percuma sebenarnya. Jumpalah kami, jangan bimbang, jangan risau. Tuan-puan tidak akan dikenakan sebarang charge untuk tujuan runding cara tersebut. Ini khusus kepada pekebun kecil sawit lah. Terima kasih je saya atas soalan tersebut. Okey, dua soalan lah saya ambil daripada penonton. Saya ada tanah 2 ekar. Kan seperti yang Dr. Kamil sarankan tadi, tanaman sampingan ni lebih baik daripada tanaman sawit. Any idea kalau saya potong pokok sawit dan saya teruskan dengan tanaman sampingan dan tanaman ternakan tadi? Macam mana komen Dr. Kamil? Okey, terima kasih. Ada tanah 2 ekar. Okey. Cabaran kita membuat pertanian secara tanaman tunggal ni atau monoculture adalah kita bergantung kepada satu komoditi. Kalau kita hanya tanam keledek, harga keledek jatuh, kita akan susah. Kalau kita tanam keladi, harga keladi jatuh akan susah. Jadi saya sarankan untuk kita buat kombinasi sebegini supaya apa? Kita ada tampungan jika mana-mana satu daripada tanaman kita harganya rendah. Jadi kalau tuan-puan tengok tadi memanglah tinggi kalau dibandingkan dengan tanaman sawit, tapi seperti lazimnya juga sawit, tanaman-tanaman tersebut juga terdedah kepada permintaan dan penawaran permintaan, iaitu harga masih juga turun naik. Jadi saya sarankan untuk kita ada sumber pendapatan yang pelbagai dengan menanam pelbagai jenis tanaman yang kita susun secara sistematik supaya kita boleh bertahan dalam perubahan-perubahan harga tanaman di pasaran. Okey, last soalan Dr. Kamil. Okey, baik. Doktor, saya tumpang bertanya. Saya ada tanam nenar secara sedang. Sudah 18 bulan saya tanam, belum lagi berbuah. Mungkin nak tanya apa masalah tu? Okey, yang ini kena tengok secara spesifik. Perlukan kepada aruhan mungkin hormon dan sebagainya. Saya tak cara nak uraikan lah. Kalau saya ceritakan panjang, boleh hubungi saya di kamil@mpob.gov.my. Kita akan boleh berbincang secara lanjutlah nanti insya-Allah. Setakat mana yang kami boleh bantu, kami akan bantu. Terima kasih Encik Zaid. Okey, alhamdulillah saya rasa sampai setakat tu saja soalan kita pada petang ni. Kita tak boleh drag lagi kan sebab ramai dah berada di siaran kita dah lebih kurang 1 jam suku. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sampai di akhir sesi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang setia menonton sesi webinar ini. Semoga maklumat yang disampaikan memberi manfaat dan juga mengucapkan terima kasih kepada panel iaitu Dr. Kamil Azmi Tohiran, tim SME Corp di belakang tabir yang diketuai oleh Encik Nik Syarif dan Cik Zahidan dalam menjayakan program ini melalui kerjasama dua-dua agensi. Kepada tim MPOB juga saya mengucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Tuan-tuan dan puan-puan punya persoalan yang kami tidak jawab, kami akan jawab directly one by one selepas akhir sesi ini. Dan juga akhir kata kepada usahawan dan SME, pada program yang akan datang kita akan kongsikan lagi pelbagai topik yang lebih menarik untuk manfaat bersama. Dr. Kamil, mungkin kita ada TNP extra, mungkin lepas ni kita boleh tunjukkan testimonial mana-mana pekebun kecil sawit yang berjaya mengusahakan tanaman dan ternakan sampingan ni Dr. Kamil. Boleh Dr. Kamil? Ada masalah? Boleh insya-Allah, menarik tu Cik Syed. Okey. Sekian saja, kita doakan juga agar wabak COVID yang melanda negara ini dapat pulih dan kita dapat hidup dalam keadaan sedia kala norma yang biasa. Selamat juga, saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun MPOB yang ke-20
Dan sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih semua dan terima kasih juga kepada peserta seminar pada petang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.